A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan sebilangan daripada mereka mengakui akan dosa-dosa kesalahan yang telah mereka lakukan dengan cara mencampur adukkan antara amalan yang baik dan amalan yang buruk. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Shallallahul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kesyukuran terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menurunkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam yang membolehkan kita terus melakukan ketaatan kepadanya walaupun bukan lagi dalam bulan Ramadan, kerana kita meyakini dan mengimani bahawa ketaatan kepada Allah Ta'ala itu adalah berterusan sampailah kita mati, bukan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan sahaja. Ayat yang saya bacakan tadi daripada surah At-Taubah ayat 102 yang akan kita kongsikan satu kisah yang berlaku pada bulan Syawal pada awalnya, kemudian berterusan bersambung dengan dua peristiwa yang besar. Yang pertama peperangan Ahzab dan yang kedua adalah peperangan Bani Quraizah. Kita bukanlah nak detailkan tentang perang Ahzab dan perang Bani Quraizah tersebut, cuma ada satu momen penting ataupun ada satu kisah kecil, walaupun kecil tetapi pengajaran yang besar dalam hujung kedua-dua cerita tersebut dengan berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah merupakan salah seorang sahabat daripada kalangan Ansar ataupun daripada suku Bani Aus, yang merupakan sahabat yang awal juga memeluk Islam dalam kalangan sahabat di Madinah. Dan juga dikatakan nama asal bagi Abu Lubabah adalah Rifa'ah ibni Abil Muzir. Jadi sebelum kita nak kongsikan cerita pasal Abu Lubabah ini, ada beberapa perkara-perkara yang kita akan cuba patah balik kepada peristiwa perang Ahzab dan juga kejadian perang Bani Quraizah. Abu Lubabah seorang sahabat yang diperintahkan oleh Allah selepas mana kepungan berlaku terhadap kabilah Bani Quraizah, yang kita juga mengetahui bahawa Bani Quraizah ini merupakan kabilah Yahudi terakhir yang diusir ataupun dihukum oleh Nabi SAW dengan sebab pengkhianatan yang sangat-sangat besar yang telah mereka lakukan. Orang buat khianat ni kita boleh pertimbangkan ikut tahap pengkhianatan masing-masing. Jadi kalau terlalu dahsyat, dan memang pengkhianatan Bani Quraizah ini terlalu dahsyat, maka mereka merupakan kabilah Yahudi yang terakhir yang dihukum di Madinah.
Cumanya apa yang berlaku secara pasti, peperangan Ahzab berlaku hasil kita kata bukan rayuan, tetapi bagaimana Bani Nadir berjaya menghasut dan meracun sebahagian besar daripada Yahudi, sebahagian besar daripada orang Arab Quraisy di Mekah, dan juga sekutu mereka termasuklah Bani Qatafan, menghimpunkan satu ketubukan yang sangat-sangat besar pada zaman itu untuk menentang umat Islam di Madinah. Jadi kita semua dah maklum. Itu adalah asal sebab kenapa berlakunya perang Ahzab. Satu perkara yang juga menjadi picu kepada kepungan terhadap Bani Quraizah ini adalah kerana apa? Selain daripada pasukan Ahzab yang berada di bahagian hadapan kota Madinah, sehingga memunculkan idea daripada Salman, ini semua kita maklum. Ada satu lagi kekhawatiran yang menyebabkan umat Islam perlu menggandakan lagi pertahanan mereka. Kerana apa? Musuh di hadapan adalah suatu ancaman yang besar, tetapi musuh yang berada daripada dalam kota Madinah sendiri merupakan ancaman yang jauh lebih luar biasa. Jadi Nabi SAW sejak daripada awal sebenarnya telah dapat maklumat Bani Nadir telah menemui ataupun telah mengadakan beberapa pertemuan dengan pemuka-pemuka Bani Quraizah. Jadi mereka bertemu dengan tujuan untuk menghasut, untuk meracun Bani Quraizah supaya turut bersama-sama dengan mereka. Biasalah bila berjaya dapat satu ketubukan yang besar, mestilah masing-masing akan ada suatu dipanggil suatu hasrat yang luar biasa, suatu hajat dan suatu keyakinan bahawa mereka akan berjaya mengalahkan Nabi dan juga umat Islam. Ini sudah tentu berlaku. Jadi pada pangkat awal Nabi SAW tidaklah mendapat satu maklumat bahawa mereka akan terus buat khianatan. Tak. Cuma pada fasa awal dengan sikap berhati-hatinya Nabi SAW, Nabi menghantar Zubair bin Al-Awwam, tolong pergi cek betul ke sebagaimana yang didengar bahawa akan ada berlakunya kita panggil rebel lah daripada dalam. Maka Nabi hantar Zubair bin Al-Awwam. Macam lah. Jadi Zubair bin Awam pun pergi cek dan dapat satu maklumat bahawa Bani Quraizah tengah kumpulkan bala tentera, pasukan berkuda dan juga pasukan tentera. Cuma nak kata mereka akan menyerang Islam, tak boleh nak kata lagi. Kerana kita tak boleh nak tuduh-tuduh sebarangan kan. Cumanya bila Nabi dengan sahabat tengah buat persiapan, tak ada pula dengar cerita Bani Quraizah bagi tahu kami nak bantu, kami akan tolong. Tak ada maklumat, tak ada. Sedar-sedar ada persiapan tentera. Jadi takkan kita nak kata sangka baik lagi kan. Jadi sudah tu maklumat sebegitu, perlu diberikan perhatian yang berat lah. Sebab tu Nabi tak berpada dengan hantar sekali sahaja perisikan, tapi Nabi hantar lagi kali kedua. Dan ada riwayat yang menyebutkan sebenarnya beberapa kali Nabi dapat maklumat. Tuan-tuan tak apa orang bising ya, tuan-tuan pun tak ngantuk kan. Jadi kali kedua ataupun kali terakhir yang Nabi hantar 4 orang sahabat. Nabi hantar turun 4 orang sahabat. Kerana apa? Nak dapatkan maklumat yang tepat lah, yang accurate. Kerana dalam peperangan ni yang paling penting adalah informasi. Jadi kalau maklumat tu tersalah sikit je, habis lah. Nabi nakkan ketepatan maklumat. Kerana Nabi hantar 4 orang sahabat dan Nabi pesan kepada mereka, kalau terbukti memang
Bani Quraizah ini nak membantu kita. Kerana maklumat yang terakhir yang mereka dapat adalah Bani Quraizah telah mempersiapkan 20 ekor unta yang syarat dengan makanan-makanan, yang syarat dengan bahan-bahan bantuan untuk pasukan tentera. Pada peringkat awal tak tahu untuk siapa, tapi telah dipastikan bahawa memang makanan-makanan tersebut nak dihantar kepada pasukan Ahzab. Kira maklumat ini dah cukup kuat lah. Dah cukup kuat dengan intelijen-intelijen yang ada bahawa memang sungguh pengkhianatan akan berlaku. Maka 4 orang sahabat tadi dipesan, yang pertama, kalau masih lagi ada ruang mereka mahu membantu umat Islam, maka sebarkan maklumat kepada seluruh penduduk Madinah, supaya apa? Melegakan sedikit sahabat-sahabat yang tengah risau dan ketakutan dalam perang Ahzab ni bukan ketakutan yang biasa-biasa. Tuan-tuan boleh pilih surah Al-Ahzab yang bermula daripada ayat yang ke-9, ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 12 sampailah ayat yang ke-16 atau 17. Memang Allah Ta'ala menceritakan kegawatan yang ada pada orang Islam. Memang sangat-sangat takut. Itu pun tak masuk lagi cerita Bani Quraizah tu. Baru cerita perang pasukan Ahzab, baru cerita orang munafik yang buat belok daripada dalam. Bukan orang kafir lagi tu, orang Islam lagi tu. Itu pun sudah cukup membesarkan. Tiba-tiba dengar pula cerita Bani Quraizah. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bagaimana perang Ahzab ini perang yang sangat gawat. Yang pertama, Nabi dan para sahabat qada sembahyang zuhur pada waktu asar. Qada sembahyang. Kenapa? Nak sembahyang kena serang, takkan nak sembahyang. Jadi bertahan habis waktu. Bahkan ada riwayat yang lebih kuat menyebutkan bukan takat sembahyang zuhur asar, bahkan sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib diqadakan pada waktu isyak. Berat. Pada waktu malam tak ada orang nak serang dah. Serangan pun daripada jauh sahaja. Jadi Nabi sebut dalam riwayat, celakalah pasukan Ahzab ini kerana apa? Mereka telah melalaikan kita daripada mengingati Allah. Nak kita kata gawat. Pernah kita buat kerja lupa sembahyang. Tapi kita nak cari duit lah kan. Allah sibuk buat cari duit, tak sembahyang kan kita kan. Ini kesibukan Nabi dan para sahabat mempertahankan agama daripada musuh, sehingga kan mereka terpaksa kodokkan sembahyang 3 waktu dalam 1 waktu sahaja. Jadi begitu juga riwayat daripada Ummu Salamah, bagaimana menceritakan pengalaman dia mengikuti banyak peperangan dengan Nabi. Kata dia perang Ahzab peperangan yang paling aku takut kerana apa? Anak-anak kami di Madinah ni tak terbela, tak ada orang jaga. Sepanjang peperangannya anak-anak ni panas sendiri lah. Kalau lapar ni buat susu sendiri. Tentulah cerita ni kerana apa? Masing-masing orang dewasa bertahan di bahagian hadapan, bertahan pula di bahagian belakang. Orang perempuan pula membantu untuk keselamatan, untuk masak dan sebagainya. Orang tua pun bukannya tak larat, maka terpaksa juga turun padang. Jadi kadang-kadang buat apa? Pandai-pandai kurang sendirilah, buatlah apa-apa pun. Tambah pula tiba-tiba Bani Quraizah terbukti mereka akan khianat kepada Nabi. Maka Nabi hantar pula 500 pasukan ke bahagian belakang. Dalam pasukan 3,000 je, 500 pula hantar ke belakang. Jadi sudah tentu bukan semakin ramai. Pasukan tambahan tak ada. Tak adalah tiba-tiba pasukan datang. Mana ada kat situ Madinah, kat situ je, tak ada lah. Jadi ini kekuatan yang menyebabkan akhirnya Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada Nabi dan umat Islam. Sebab tu para ulama sebut kemenangan daripada Allah Ta'ala ini perkara material di nombor 3, nombor 4, nombor 5 belakang. Persiapan yang lengkap, apatah lagi pasukan yang seimbang. Dia bukan nombor 1, nombor 2. Nombor 1 adalah ketakwaan kepada keyakinan kepada Allah dan Rasul. Ini jauh lebih utama berbanding daripada persiapan material. Tetapi bukanlah menafikan persiapan material. Sebab tu kalau kita baca ayat wa'idul lahum mastata'tum min quwwah,
memang Allah Ta'ala sebutkan orang Islam kena buat persiapan, tetapi tidak pernah ada dalam kalangan para ulama tafsir menjelaskan maksud kekuatan itu mesti seimbang antara orang Islam dan musuh. Tak pernah. Yang paling penting buatlah sehabis baik kita, itu sahaja. Adapun kita buat sesuatu yang melebihi daripada kemampuan kita, itu yang tak diajarkan oleh agama. Baik, jadi akhirnya ending dalam perang Ahzab ni kita semua tahu, memang kemenangan berpihak kepada umat Islam. Ialah dengan sebab ketakwaan, kemudian dengan sebab usaha yang tidak berhenti-henti daripada orang Islam. Pasukan Ahzab ada shift pagi, shift petang, shift malam, jumlah yang sangat besar. Orang Islam 24 jam, tak ada shift-shiftnya. Penat pandai-pandai lah rehat, tak ada shift-shift. Jadi sepanjang masa berterusan, cumanya Allah Ta'ala datangkan bantuan dengan sebab ketakwaan mereka kepada Allah, ketakwaan mereka kepada Rasul. Akhirnya bantuan Allah Ta'ala datang dalam bentuk-bentuk yang lain. Datang angin taufan. Kita tahu. Ada bawa kau. Datanglah pertolongan Allah Ta'ala untuk angin taufan yang kuat. Walaupun sebelah-sebelah aja, tapi pasukan musuh angin sehingga merobohkan kemah-kemah. Tambahan pula ketumbukan kerjasama yang mereka buat tu waktu tu berantakan dah. Yalah, ada Yahudi berapa kepala dah dalam tu, orang musyrikin Mekah berapa kepala lagi. Akhirnya bergaduh dan akhirnya keputusan masing-masing semua balik, dan mereka tak patah balik pun. Tamat perang Ahzab, orang Islam tunggu sampailah betul-betul orang musyrikin Mekah dan semua balik, dan Nabi arahkan kepada umat Islam semua bergerak ke perkampungan Bani Quraizah, patah balik belakang. Semua 3,000 orang tentera plus minus, sebab yang terkorban tak ramai. Dalam riwayat sebut dalam tak sampai 10 orang pun, ada kata 6 orang sahaja. Walaupun pasukan tu besar, tetapi dengan sebab ada benteng tadi tu, tak berlaku perang yang direct, maka jumlah yang terkorban tu, musuh pun tak sampai 10 orang, orang Islam pun tak sampai 10 orang. Maka lebih kurang dalam 3,000 orang ni plus minus bergerak ke perkampungan Bani Quraizah. Tak rehat lagi ni, tak balik rumah lagi, tak ada balik rumah lagi, terus bergerak ke perkampungan Bani Quraizah. Sebab tu kalau kita rasa penat dalam buat kerja agama ni, kena baca sirah Nabi. Kita akan rasa Allah, apa yang Allah Ta'ala uji kepada kita ni, kita kata sudah tentu kita tak naklah diuji benda yang berat, tetapi yang kita rasakan berat ni sebenarnya masih lagi dalam kemampuan kita. Kita boleh handle lagi sebenarnya. Jadi kena dapatkan kekuatan itu daripada cerita-cerita generasi awal yang membantu agama. Jadi akhirnya bergeraklah perkampungan Bani Quraizah, kepung perkampungan Bani Quraizah dalam cuaca sejuk, dengan kepenatan. Gali parit itu panjang 6 masa je, bukan sekejap. Gali pula pasukan, dalam sejarah menceritakan satu pasukan lebih kurang 100 orang gali kawasan seluas 40 hasta. 40 hasta berapa meter? Tuan-tuan kira sendiri, kira tak pendek jugalah. Dengan 100 orang kita kata nampak ramai. Gali pakai apa? Bukan ada bulldozer ke apa, pakai tangan je. Apa yang ada je, peralatan yang ada saja. Dalam lebih kurang 3 meter, lebar lebih kurang 3 meter juga. Panjang tu berkilo-kilometer. Cuma saya tak ingat. Cari lah maklumat tentang berapa panjang parit yang digali. Sebab daripada ujung bukit sampai ujung bukit tu panjang. Madinah bukan kecil sangat, bukan besar sangat, tapi taklah kecil. Sepanjang-panjang tu bertahan dengan 2 buah bukit. Jadi sudah tentu kerja yang berat. Betul perang pula. Sambung lagi perang yang kedua, peperangan Bani Quraizah. Dan hadis yang panjang lah yang menjadi perbahasan tentang jamak takdim dan sebagainya, memang dalam peristiwa peperangan Ahzab sambung ke peperangan Bani Quraizah. Jadi sampai di sana kepung. Akhirnya dengan sebab tak tahan kepungan yang terlalu lama, dalam satu riwayat menyebutkan lebih kurang 15 hari, 2 minggu. Kita semua ada pengalaman kena kuarantin 2 minggu. Okey tak? Tak boleh keluar. Lepas tu kena pula flat yang kena kawat duri tu kan. Tak boleh bayang macam mana emosi kita dalam tu. Tapi tak apalah, Astro ada, Netflix ada. Yang ni tak ada segala-galanya. Cuma yang kena kepung tu musuh lah, orang jahat lah.
Jadi sudah tentu mereka pun juga manusia, jadi tak tahan juga. Maka akhirnya mereka mengaku kalah, menyerah kalah. Bila mereka dah menyerah kalah, mereka minta hantar wakil seorang untuk berunding. Itu dipanggil SOP peperangan yang dipelopori oleh umat Islam. Kalau mari orang bukan Islam rasa habis itu Bani Quraizah tu kena serang tu ada, tapi orang Islam tidak. Nabi dalam peperangan ini sangat-sangat adil. Boleh je kita kata masuk bunuh semua kan, boleh tak? Memang boleh. Pasal apa khianat bagi kecil. Tapi Nabi kepung, dan dah kepung juga kalah, boleh pula panggil wakil berunding. Bukannya hantar orang yang Nabi pilih ikut Nabi, tak, Nabi pilih pula ikut kesesuaian mereka. Siapa yang dipilih? Abu Lubabah ibni Abdul Munzir. Kenapa pilih Abu Lubabah? Kerana memang dia ni orang yang rapat dengan Bani Quraizah. Ada sejarah dia. Kerana dia ni orang Madinah juga. Jadi semua orang Madinah bila orang Bani Quraizah disebut Abu Lubabah ni, beres, okey, tak ada masalah. Kalau hantar Sayyidina Umar, siap ya, tak. Nabi hantar orang yang selesa untuk mereka berunding. Bila masuk saja Abu Lubabah dalam perkampungan mereka, ada orang punya seronok menangis-nangis. Dalam riwayat sebut kanak-kanak menangis-nangis. Orang wanita menangis-nangis datang kepada Abu Lubabah. Menangis kerana apa? Yang pertama kerana terlalu takutlah, ketakutan. Tapi bila nampak Abu Lubabah, nampak sinar. Supaya mereka tahu kesalahan yang telah dilakukan, khianat kepada Nabi ini berat. Tapi bila nampak Abu Lubabah yang dihantar ni, rasa macam ada harapan lah untuk mereka diringankan. Apa juga hukuman yang akan diberikan memang takkan dapat lagi dah, tak akan bebas je, akan kena hukuman. Kerana ingat balik Bani Nabi pun dah tak ada, Bani Qaliqah pun dah tak ada. Jadi mungkin mereka akan kena nasib yang sama. Cuma try nasib, mana tahu dengan sebab Abu Lubabah ini boleh mereka dapat hukuman yang lebih baik. Maka jumpalah dengan pemuka-pemuka Bani Quraizah yang besar. Waktu itulah mereka sebut kepada Abu Lubabah, apa yang akan dikenakan kepada kami? Apakah hukuman Muhammad ke atas kami? Mengharap suatu pembelaan yang setimpal. Kerana apa? Tahu dosa besar, tahu kesalahan berat, tapi boleh tak beri kami kepada sesuatu yang baik. Kita lah kena tahap boleh. Tahu dah tak boleh. Speed trap 120, bawa 18. Memang tahu dah kena ni. Orang nampak dah motor besar boleh tu kan, GTR tu, tepi. Tak lepas ni. Tapi tuan nak pergi masjid ni, ten tu lah sampai kopiah tak kepala kan. Cerita ada pengalaman kan, masing-masing rasa ada pengalaman tu kan. Jadi nak try juga, minta juga lah. Maka waktu inilah Allah Ta'ala uji Abu Lubabah. Dan cerita Abu Lubabah ini pun mungkin akan dialami oleh sebahagian besar daripada kita. Bila Allah Ta'ala uji kita, bila kita berada pada kedudukan yang stabil, ekonomi pun okey, kehidupan pun okey, semua perfect lah, waktu itulah family berantakan kan? Tak payah sebut nama lah, artis kan, apa je tak ada, segala-galanya ada. Wah, tiba-tiba kahwin pun laku kan? Orang tengah stabil je gitu, kedudukan apa je tak ada, influencer, segala-galanya ada. Waktu tu Allah Ta'ala datangkan ujian. Ada orang duit banyak dah, tak tahu nak buat apa, buat benda dengan buat lagu, tak apa. Kita pun tahu, tengok orang Allah Ta'ala akan uji bila kita berada di atas. Yang kita rasa bila kita kat bawah ni kita susah, Allah Ta'ala uji. Tapi sebenarnya ujian berada di bawah. Orang Islam boleh lawan, tapi orang Islam biasanya kalah dengan ujian bila berada di atas. Ni banyak. Baru ni pun petang balik daripada berlari, tidur lah kan, penat. Balik tu ada orang datang pula rumah nak beraya. Bila nak balik ni nak tidur kan. Tidur je, bangun, kondam dah. Tengok ada orang call. Orang yang kita, dia kontak kita waktu di mall dulu. Lama dah kontak, rasa lah kontak 2015, 2016 gitu lah. Paling akhir pun mungkin 2017. Memang tak pernah kontak dengan seorang. Kalau tak ada pun WhatsApp pun tak ada. Jadi call dengan mama-mama itu angkat kan. Kenapa pula kau ni? Ustaz, boleh tak tolong tanya? Sudah. Kenapa? Saya ada masalah keluarga. Dan isteri saya minta cerai. Sudah. Mama ni boleh nasihat sikit tak? Kenapa isteri saya curang? Biasa kes curang ni
Daripada 10 kes, 8 lelaki yang buat. Dalam rekod lah. Biasa kes-kes rumah tangga ni, kalau berlaku kecurangan ni, biasa yang cari buahan ni siapa? Oh ni. 2 kes tu orang perempuan buat. Kebetulan yang telefon kali ni, tapi kita tak nak terus judge. Tapi daripada cerita tu kita faham, dia usaha nak baiki keluarga kerana apa? Isteri nak patah balik kepada bekas power. Kita kata banyak benda ni berlaku sekarang. Semenjak 2 sejak ni, terutamanya lepas PKP, kes macam ni semakin banyak. Dah 30 tahun kahwin, nak kahwin, lupa power. Sebab tu kalau tanya saya, apa hukum ringan sekolah? Haram. Saya jawab direct. Kalau nak review dia, boleh lelaki dengan lelaki, kau perempuan kau. Tu je. Jangan lah. Saya ada risiko dia yang akhirnya akan merosakkan rumah tangga. Banyak kes kita dengar. Dah 30 tahun kahwin, minta cerai macam mana Ustaz? Saya tanya dia apa masalahnya, senaraikan. Dia buat sesuatu, dia kata dah sebulan dah. Saya call Ustaz itu lepas sebulan dah. Saya dah buat apa yang dia minta. Tapi tetap saya tak. Kita kata apa? Bang, malam nanti saya call balik boleh? Tengah mambai. Dia kata tak boleh nak buat keputusan. Malam tu saya call balik, saya beritahu lah 3 saranan yang saya cuba cadangkan. Bukan pakar, tapi 3 benda sebuah banguan. Pertama, muhasabah diri lah. Itu semua orang tahu lah. Yang kedua, bang ada mak lagi tak? Ada. Bagi jumpa mak. Tanya. Nak cerita kat orang lain, cerita kat mak dulu. Sebab apa mak ada lagi? Kita dah tak ada mak, kita rasa benda. Tapi kalau mak ada lagi, pergi jumpa mak. Tanya mak. Kalau doa mak ni paling penting. Jadi kita ada masalah, cari mak. Dia ada ayah tak? Maksudnya belah isteri tu. Dia ada ayah tak? Kalau belah mertua, jangan jumpa mak, jumpa ayah. Dia lain. Itu cara dia tu. Itu pengalaman saya lah. Cari ayah. Kalau boleh mak lah. Jadi kalau saya ayah, lebih rasional. Sebab mak ni dia akan bela anak dia. Ayah dia lebih rasional. Jadi jumpa ayah. Kata pergi jumpa mak, pergi jumpa mak. Yang ketiga, pergi jumpa kaunselor lah, kaunseling. Tapi dia tak nak jumpa Ustaz, bukan dia, untuk Allah. Untuk kita sendiri yang dah buntu, tak tahu nak buat apa, 3 ni buat. Jadi kalau abang dah buat 3 ni, abang rasa okey, tak payah cari saya dah. Cuma kalau abang rasa nak share, nak cari saya balik, abang call dia, insyaAllah saya boleh lah. Nak dengar masalah tu tadi. Maksudnya ceritanya apa? Memang akan ada Allah Ta'ala uji kita bila kita berada pada kedudukan yang stabil, ekonomi stabil, keluarga bahagia. Waktu itulah maksud. Ke waktu ni Abu Bakar tengah berada pada kondisi Islam tengah menang, dia pula menjadi wakil kepada Nabi kecil tu. Maka bila orang Bani Quraisyah tanya apa yang Muhammad akan kenakan kepada kami, apa hukuman Muhammad akan kenakan kepada kami, Nabi dah pesan siap-siap dah sebelum pergi. Pergi sana, jangan cakap apa-apa, jangan bagi apa-apa keputusan. Kerana apa? Wahyu belum turun lagi, perintah Allah Ta'ala belum ada lagi keputusan terhadap Bani Quraisyah. Tunggu. Jadi pergi tu dengar dan balik. Tapi Abu Bakar lupa. Dia lupa pesan Nabi itu. Apa Abu Bakar buat? Sikit je benda yang dia buat sebenarnya, tapi impact dia besar. Kalau tuan-tuan pernah dengar cerita ni, Abu Bakar buat, dalam riwayat sebut dia hanya buat gini. Gini. Benda ni macam gurau. Tuan-tuan gurau orang tengah lapar, tengah marah, tengah penat, buat lawak bodoh. Dapat apa? Memang dapat penampuan kan? Macam itulah gambarannya kan. Orang tengah penat, tengah lapar, tengah marah, tengah berharap, tiba-tiba kita buat lawak yang tak kena pada tempat ni. Memang minta kaki saya 8 lah kan. Macam itulah bahasanya. Itulah yang berlaku kepada Abu Bakar sebab tengah happy. Dia kata habis lah orang tu tengah penat. Akhirnya Abu Bakar memang kena halau lah, balik lah kan, agak tak boleh pakai. Waktu tu lah Abu Bakar bila balik tu dia rasa, aku buat apa tadi ni? Aku buat dosa ni. Tuan-tuan sebab dia wakil tak? Abu Bakar ni wakil berikan suatu gambaran kepada orang bukan Islam yang tengah tunggu hukuman daripada kerajaan Islam. Tiba-tiba buat macam tu. Impact dia sangat besar. Sebab tu cerita ni cerita penting. Bila balik tu Abu Bakar mula main rasuk. Astagfirullah. Dia rasa sangat salah. Dia rasa sangat salah. Maka start daripada itulah dia balik ke Madinah. Dia ikat dan dia rantai diri dia di Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan yang ingat lagi pengalaman pergi umrah, masuk Masjid Nabawi, kita lepas sekali kita apa? Sudah tak ingat. Di belah kiri masjid lah. Kalau
Masuk ke sana lah kanan lah, kalau depan belah kiri. Pintu besar. Masuk tu kan nampak mihrab kan. Lalu mihrab, maka situ ada satu tiang. Tiang dalam Masjid Nabawi banyak lah. Ini tiang-tiang utama yang ada cerita ni. Tiang pertama tiang mihrab yang tempat mimbar. Dikatakan di situlah adanya satu pohon tamar yang pernah menjadi tempat Nabi berkhutbah. Maka tiang itu dinamakan tiang tamar, ataupun ada beberapa nama dia lah. Itu tiang pertama. Tiang yang kedua namanya tiang Aisyah. Tiang yang ketiga namanya tiang Taubat Abi Lubabah. Dalam bahasa Arab dipanggil Al-Ustuwanah At-Taubah Abi Lubabah. Tiang yang ketiga. Lepas tu tiang lain tuan-tuan carilah sendiri. Dia tak sebut tiang tu ada nama, dia ada beberapa tiang saja yang memang ada bubuh nama. Bermakna ada sejarah di situ yang untuk kita ambil tahu. Sekadar pengetahuan. Dan pengetahuan tersebut mungkin boleh memberikan kepada kita suatu penghayatan dalam memahami usaha generasi awal untuk membawa agama. Ikat ni bukan ikat kat tiang belakang masjid, tak ada orang nampak. Memang orang kumpul-kumpul sembahyang nampak kat depan. Itu bukti bahawa memang mengaku salah tu. Ni buat status wasiat mengaku salah, dia je boleh tengok. Yang orang yang dibuat salah tu dia pergi had je kan, tak jadi. Ni memang betul-betul buat kenyataan rasmi dan umum memang nak mengaku salah. Padahal kalau kita fikir, boleh je Abu Lubabah senyap-senyap. Nabi pun tak tahu. Mana ada orang Islam tahu dia seorang-seorang dia wakil? Tak ada orang tahu. Tapi kenapa? Kerana sahabat ni menipu tu tak ada dalam DNA mereka. Mereka tak boleh. Orang beriman ni dia tak erti nak tipu-tipu. Cuma nak bagi tahu tu terpulang. Nak bagi tahu depan orang ramai ke, nak bagi tahu seorang-seorang ke, itu atas sikap masing-masing. Tapi nak menipu tidak. Kerana dia tahu akan ada turunnya ayat yang akan menempelak. Seumpama turun ayat-ayat kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni punya tak sedar diri sampai sahabat-sahabat dia kumpul, panggil dia, "Oi, lah. Ayat ni surah munafik ni turun kat kau ni, tahu tak?" Dia bukan aku. Sampai tahap macam tu. Itu memang orang munafik. Tapi sahabat ni tak payah bagi tahu, turun ayat, tahu dah ini untuk aku. Mereka akan segera risau. Jadi Abu Lubabah ni dia letakkan satu hasrat dia, aku tidak akan buka ikatan aku ni sehinggalah turunnya ayat Allah mengampunkan dosa aku. Kerana dia tahu kesalahan dia bukan ke situ. Kesalahan dia sangat-sangat besar kerana memberikan satu gambaran buruk kepada orang bukan Islam. Akhirnya dalam riwayat Ummu Salamah, cerita pasal perang Ahzab, perang Bani Quraizah ni banyak riwayat daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah pun sebutkan dalam satu riwayat Abu Lubabah ataupun ayat penurunan pengampunan terhadap Abu Lubabah turun dalam rumah aku ataupun dalam bilik aku. Pada waktu sahur, tiba-tiba Nabi ketawa. Nabi gelap. Kerana Nabi ni kan qiyamul lail Nabi ni dalam Ramadan ke luar Ramadan ke sama je. Nabi buat qiyamul lail sama. Kita tak sama je. Dalam Ramadan alhamdulillah pula Nabi Ramadan Nabi qiyam tak ada. Bukan tuan-tuan saya lah kan. Nabi Ramadan Nabi itu je. Jadi qiyamul lail Nabi buat macam biasa. Tengah qiyam tu tiba-tiba Nabi ketawa. Ummu Salamah terkejut tadi. Kenapa ketawa tengah malam ni kan? Maksudnya ketawa tu bukan ketawa yang menakutkan, ketawa ada berita gembira. Jadi Ummu Salamah tanya, apa berita gembiranya? Kata Nabi, tiba ala Abi Lubabah, Allah telah mengampunkan dosa Abu Lubabah, bermaksud telah turun ayat bahawa Abu Lubabah telah diampunkan. Punya excited ni Ummu Salamah minta izin kepada Nabi, boleh tak aku nak bagi tahu direct kepada Abu Lubabah? Macam kita lah dapat berita viral kan. Mesti kita nak jadi orang pertama yang viral kan. Ummu Salamah dapat berita first hand, direct daripada Nabi. Tak apa nak sebar kan. Kita copy paste, dia punya seronok berita copy paste je pun. Tak tahu sumber, tanya daripada mana dapat? Tak tahu, dapat daripada guru lah. Bukannya first hand pun. Itu pun kita seronok tak habis dah. Bayangkan kalau kita dapat maklumat yang first. Sebab tu kita kena ada usaha untuk fahami agama daripada sumber dia. Kerana itulah yang akan memberikan kita suatu semangat yang tinggi untuk memahami agama dengan baik. Kerana apa? Dapat daripada sumber. Takkan rasa puas. Kata Nabi apa? Ikut awak lah. Kenapa Ummu Salamah minta? Kerana buka tikap rumah tu Abu Lubabah bantu je. Rumah Nabi ke kat tepi tu je.
Buka tingkap tu nampaklah Abu Lubabah depan tu buka tingkap. Maka kata Nabi, ikut awak lah. Ummu Salamah pun cepat-cepat buka tingkap, terus bagi tahu, Abshir ya Abu Lubabah. Berita gembira untuk kau wahai Abu Lubabah, telah turun ayat, Allah mengampunkan dosa kau. Maka sahabat-sahabat yang lain yang juga dah qiyam waktu tu bersegeralah pergi ke Abu Lubabah nak bebaskan dia. Dalam riwayat juga menyebutkan Ummu Salamah waktu tu buka tingkap tak pakai tudung pun. Dia kata apa, waktu tu tak turun lagi ayat wajib tutup aurat, wajib pakai tudung, tak turun lagi ayat. Hari ni ayat pakai tudung wajib turun dah tak? Wajib dah kan? Tapi amal tak pakai tudung lagi, kita tak turun lagi ayat kat rumah dia. Nak kena tunggu ayat turun kat rumah dia dulu kan? Itu masalah kita hari ni lah. Masalah kita hari ni, dia rasa ayat tu tak turun kat dia lagi. Ini ayat untuk orang lain, untuk dia belum sampai seru. Itu masalah sikit lah. Bahkan buka tudung pula buat pengakuan kerana saya tak nak jadi hipokrit. Memang problem lagi. Ini kita kena sama-sama usaha lah. Boleh jadi kes-kes begini berlaku dalam kalangan ahli keluarga kita sendiri. Memang tak nafi, memang perlukan kepada suatu sentuhan. Berkerah memang takkan jadi. Berkerah, berkasar memang takkan jadi. Jadi kena ada satu pendekatan yang berterusan. Jadi bila berterusan kena try and error, buat apa-apa banyak kali lah. Akhirnya Abu Lubabah bila nak dibuka ikatan tu, dia request satu lagi. Tak ada orang yang boleh buka ikatan aku ni kecuali Nabi SAW. Abu Lubabah bukan mengada-ngada, bukan demand tinggi, bukan. Kenapa nak Nabi buka? Kerana yang dia ingkar tu arahan Nabi. Dia tak ikut arahan Nabi. Dia nak Nabi sendiri yang buka, petanda bahawa memang Nabi dah juga mengampunkan dia. Allah Ta'ala ampunkan dia, tapi Nabi tak tahu lagi. Maka dia Nabi tak akan lebih Nabi yang buka ikatan. Maka lepas sembahyang subuh, pada hari subuh Nabi pun buka ikatan dia. Maka legalah Abu Lubabah. Ini yang kita kata sikap generasi awal yang memang kita kena contoh. Yang menjadikan kita mulia bukan kerana kita tak buat salah, tak buat silap. Kita semua akan buat silap. Cuma banyak sikit dosa-dosa, dosa kecil. Pokoknya tetap kita akan buat kesilapan. Yang menjadikan kita mulia adalah bila kita buat silap, mengaku silap. Mengaku silap, bersedia bertanggungjawab atas kesilapan yang kita buat tadi. Itu yang akan menjadikan kita. Semua konsekuens kena hadaplah. Goyang. Semangat terajak. Yang punya bentuk tadi. Cuma akibat tu kena terima, sebab kita dah buat benda tu, maka kena terima segala akibat. Malu dan sebagainya memang kena terima. Cumanya waktu ini sahabat bila buat silap, mereka sangat-sangat positif. Mereka tak akan judge, tak akan hukum orang yang buat silap ni macam tak boleh baiki kesilapan mereka. Tak pernah kita dengar sahabat kan, bila mereka bersembang, alah kau sama je macam aku, kau pun banyak dosa kat macam aku, nak cakap lebih-lebih. Kita tak pernah dengar dialog dalam kalangan sahabat. Tak payah buka lah silap. Bila dah taubat tu habis, tutup. Yang lepas-lepas lah. Tak pernah dengar pula Sayyidina Umar bila jadi khalifah, alah dulu ingat balik masa jahiliah dulu macam mana kau. Tak ada, tak pernah dengar. Tapi kalau kita sekali buat salah, itu mungkin sampai mati. Pak Imam tak datang sembahyang sekali je, kita kata Pak Imam tu bukan datang masjid pun, sekali tu je. Kita ingat sampai bila-bila. Ini problem yang kita kena baikilah. Kerana apa? Yang menjadikan kita mulia adalah bila kita buat salah, kita bertaubat dan kita memang betul-betul buktikan kita insaf. Dan bahkan orang buat salah berulang kali pun, sikap kita adalah kita bersedia bagi orang, bersedia bagi orang. Ini yang akan menjadikan sesiapa pun dalam kalangan kita menjadi mulia. Cerita-cerita hitam, sejarah-sejarah lampau tu tutup. Sebab tu memang dalam Islam tak digalakkan, bahkan dilarang untuk kita cerita sejarah-sejarah kita yang lampau secara sembrono, takut-takut jadi pinpoint orang lain untuk gaduh dengan kita. Time baik okey lah. Time gaduh ni laki bini tu tahu je kan, segala cerita buruk. Jadi ini benda yang penting. Yang kedua, pengajaran yang besar dalam cerita ini adalah image orang Islam yang menjadi wakil gambaran kita dengan orang Muslim, orang bukan Islam memang kena jaga. Apa-apa juga yang kita buat hari ini, jangan abaikan mesej kita kepada orang yang belum masuk Islam. Terutamanya Majlis Surau yang memang kita ni entiti yang memang memberi perlambangan kepada orang bukan Islam. Yang jaga Majlis Surau, yang jaga institusi agama
Sebenarnya dia kena tampilkan watak dia sebagai orang yang berkaliber untuk mereka tengok, oh ini orang Majlis Surau, ini baik punya orang. Penting. Lagi-lagi di Lembah Kelang, di kawasan-kawasan yang 80% non-Muslim, 90% non-Muslim. Saya duduk ceras, 90% orang bukan Islam. Bila timbul isu azan, oh ini orang dah naik kapal ni, kita mula dah kan. Kita kata jangan. First, faham dulu situasi. Soal memang mereka naik kepala itu letak nombor 2 3, tapi isunya faham. Baru kita menjadi image. Azan ni sedap didengar, kuat ke sayu-sayu? Kalau azan ni sedap dengar kuat, letak dalam rumah lah. Speaker Majlis Surau ni masukkan dalam rumah masing-masing. Kalau betul lah azan kuat itu suatu keperluan, letak dalam rumah masing-masing. Arahan seperti yang kata agama, speaker letak dalam rumah. Kalau betul lah kuat itu menjadi suatu kewajipan. Azan ni sedap dengar sayup-sayup je, dengan soal kita tidur mati, itu lain cerita lah. Kok mana pun insya-Allah lah, kalau jenis Allah Ta'ala jaga, dengar azan ni sayup, azan bangun. Kalau dengar kuat sebelah rumah tak bangun, tak apa juga. Jadi faham. Yang menjadikan kita dengar lagu ni sedap dengar kuat ke, dengar kita pun tahu desibel apa semua, kita belajarkan mana bunyi yang akan menyebabkan rosak pendengaran kita. Jadi benda-benda itu jangan ambil ringan, kena ambil ringan. Jadi kalau ada orang komplain speaker masjid kuat sangat, cek betul ke kuat, pergi duduk kat semua, memang kuat betul, keseluruhan sikit. Jangan jadikan isu itu secara panggil apa, pokok kata je, semua sama je. Ini mesti nak lawan Islam, ini mesti lahanat, habis keluar semua bagai. Lagi pula orang Islam pula yang komplain, ini mesti geng-geng, tapi tak boleh pukul kata. Mesti cermat. Bila kita dilantik wakil, maka cuba cermat. Yang cuba rasional, cuba adil. Sebab Abdul Babah tadi, boleh jadi kita akan jadi macam tu. Bila orang komplain, kita akan rasa, ini apa ni? Kita akan jadi nak marah. Ada kan viral video bila mari orang komplain, kena pukul. Kita kata, kalau baca kisah Abdul Babah, sepatutnya kita bertaubat, pergi minta maaf balik dengan orang ayah. Boleh jadi memang mereka ada anak kecil dan sebagainya, memang mereka terganggu sungguh. Kena ambil kira. Kerana apa? Kita kena beri imej yang baik. Soal mereka menyerang Islam, soal nombor 2, fikir macam mana kita nak handle. Siapa yang nak jawab secara baik, siapa yang nak berdebat, siapa yang nak buat laporan polis, bincangkan. Tapi ketika mana kita diminta untuk berada pada posisi untuk bawa bagi imej Islam, cuba bagi yang terbaik. Itu dia. Belajarlah semua perundangan, belajar pula sound system ni macam mana sebenarnya kan. Kalau nak bunyi, sebab kalau masjid mungkin tak ada isu besar, tapi surau-surau yang tempat dia tak strategik pun kan. Memang kawan tu rumah dia betul-betul depan speaker. Jadi memang kena ambil kira semua tu. Jadi semua tu penting. Kerana apa? Kisah Abdul Babah ini imej kepada orang bukan Islam tu. Bayangkan kan, kalau lah waktu tu mereka nak masuk Islam tu tak jadi. Kerana apa macam ni ke Muhammad, padahal bukan Nabi yang suruh. Jadi sudah tentu Nabi pun tak ajar, dan kita sudah tentu tidak mahu. Itu yang diberikan gambaran oleh orang bukan Islam kepada. Jadi itulah yang boleh saya kongsikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan yang berterusan melaksanakan ketaatan sampai kita dimatikan oleh Allah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.